Agung kurnia sumbangan peribadi 25,000 kampit beras kepada Asnaf. 6 ahli bersatu tidak perlu kosongkan kerusi mereka. Bersih persoal Najib Razak ditukar kepada tahanan di rumah. Pemimpin UMNO selar dakwaan sindrom bisu Tajudin. Ketua Pemuda UMNO ditahan di IPD Kota Kinabalu. UMNO telah arahkan peguam untuk bantu Akmal. PAS beri amaran kepada Majlis Perundingan Agama Bukan Islam supaya tidak campur tangan dalam hal ehwal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Next Step 7 terhangat, 7 berita politik Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan sumbangan peribadi 25,000 kampit beras 10 kg kepada asnaf sepanjang Ramadan tahun ini. Berdasarkan hantaran melalui akaun Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sumbangan itu dikurniakan kepada asnaf di sekitar Kuala Lumpur. Selain itu, Sultan Ibrahim juga berkenan mengurniakan sumbangan beras kepada 194 kaki tangan Istana Negara dan pekerja pengurusan fasiliti Istana Negara serta Istana Melawati di Putrajaya. Penerima sumbangan terdiri daripada kaki tangan grade jawatan 11 dan 14. Dengan kurniaan itu disampaikan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Zailani Hashim. Turut hadir pada program penyampaian sumbangan di Istana Negara hari ini ialah Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh dan Ketua Pegawai Pentadbir Istana Negara, Irfan Idrus. 6 ahli Parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu tidak perlu mengosongkan kerusi mereka biarpun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan pindaan perlembagaan parti itu. Menurut Ketua UMNO Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, tujuan asal Akta Anti Lompat Parti dilaksanakan bertujuan mengelak berlakunya lagi cubaan menjatuhkan kerajaan seperti langkah syaratan pada 2020. Tegasnya, perkara itu merupakan asas utama akta tersebut dicadangkan dan dibentangkan di Parlimen pada 2022. Selain itu, tegas Muhammad Nazri, Akta Anti Lompat Parti juga diadakan bertujuan untuk mengelak dari ahli Parlimen meraih keuntungan dari kerusi yang dimenangi. Katanya, jika tidak kerana akta ini, ahli Parlimen boleh memperdagangkan kerusi Parlimen mereka untuk keuntungan peribadi. Mengulas lanjut, Muhammad Nazri yang juga Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat menegaskan isu memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebahagian dari kebebasan bersuara dan merupakan hak asasi Parlimen yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih mempersoalkan mengapa titah tambahan berkaitan hukuman bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak didedahkan sebelum ini sekiranya wujud seperti yang didakwa peguam. Mahkamah Tinggi menetapkan 17 April untuk mendengar permohonan Najib supaya kerajaan mendedahkan suatu titah tambahan didakwa dibuat Yang di-Pertuan Agong terdahulu yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu menjalani hukuman penjaranya menerusi tahanan di rumah. Najib mendakwa Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah mengeluarkan titah itu semasa mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pada 29 Januari. Pada 2 Februari, lembaga itu mengumumkan hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalani Najib bagi kes SRC International dikurangkan kepada 6 tahun, manakala denda 210 juta ringgit diturunkan kepada 50 juta ringgit. Tidak ada mana-mana bahagian daripadanya yang menyebut ia ditukar kepada tahanan di rumah. Semalam, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau tiada maklumat dan tidak melihat berhubung titah tambahan untuk membenarkan Najib menjalani hukuman bawah tahanan rumah. Menurut Bersih, hukuman tahanan rumah hanya boleh diberi kepada banduan yang terlibat dalam kesalahan kecil iaitu yang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun dan ke bawah menerusi pelepasan banduan secara berlesen.
Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Razlan Rafli menyelar dakwaan Tajuddin Abdul Rahman yang pemimpin parti itu mengalami sindrom bisu kerana tidak berani bersuara dalam isu nasional. Beliau sebaliknya mempersoalkan agenda bekas ahli Parlimen Pasir Salah itu yang bersuara secara tiba-tiba selepas hilang dari radar sejak digantung keahliannya lebih 18 bulan lalu. Tegasnya, sebelum menuduh pemimpin UMNO tidak bekerja keras untuk mengembalikan sokongan rakyat, Tajuddin sepatutnya membantu Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, apatah lagi beliau telah bersuara enggan meninggalkan parti. Semalam, Tajuddin mendakwa sindrom bisu sedang melarat di kalangan ahli dan pemimpin UMNO kerana tidak berani bersuara dalam isu nasional seperti masalah kos sara hidup dan ekonomi rakyat. Beliau turut meluahkan kebimbangan terhadap masa depan UMNO kerana kepimpinannya disifatkan gagal mengembalikan sokongan dan kepercayaan rakyat terhadap parti itu selepas berdepan kekalahan paling teruk pada PRU 15. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh memberitahu beliau telah ditahan di IPD Kota Kinabalu, Sabah pagi tadi. Akmal Saleh menerusi kenyataan di laman Facebooknya berkata, beliau sepatutnya dijadual untuk merakam keterangan di Ibu Pejabat Polis Dang Wangi, Kuala Lumpur esok. Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau itu akan memberikan kerjasama sepenuhnya selain meminta masyarakat untuk mendoakannya. Beliau menegaskan tidak akan berganjak terhadap pendirian yang telah dibuat. Akmal Saleh menjadi sasaran banyak pihak selepas isu boikot rangkaian kedai serbaneka KK Mart yang terpalit kontroversi stokin tertera kalimah Allah. Pada 13 Mac lalu, tular dalam media sosial stokin tertera kalimah Allah dijual di KK Mart Bandar Sunway selepas gambar produk itu dimuat naik pengguna. Dalam situasi yang sama, UMNO telah mengarahkan peguam dan penasihat undang-undang parti itu untuk membantu Ketua Pemuda Dr. Muhammad Akmal Saleh yang ditahan sepasukan polis di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pagi tadi. Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata, ia susulan 2 laporan polis terhadapnya berhubung isu stokin tertera kalimah Allah. Setakat perbualan telefon dengan beliau dimaklumkan, beliau dibebaskan selepas segala keterangan selesai diambil oleh pihak polis. Katanya menerusi satu kenyataan hari ini, UMNO telah pun meminta peguam dan penasihat undang-undang UMNO Muhammad Hafarizam Harun untuk membantu Dr. Akmal. Akmal dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu sebaik ditahan disoal selepas lebih 2 jam. Mengulas perkembangan itu, Ashraf Wajdi berkata, beliau sudah menghubungi Akmal yang disahkannya dalam keadaan baik. Pada 22 Mac lalu, Ashraf Wajdi berkata UMNO menyokong penuh pendirian lantang Akmal dan ketetapan tersebut dibuat sebulat suara kepimpinan parti dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Gesaan dan kempen boikot tersebut juga menyaksikan sekurang-kurangnya 3 serangan bom petrol dilakukan di 3 premis berasingan KK Mart masing-masing di Perak, Pahang dan Sarawak. PAS hari ini memberi amaran kepada Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tau Malaysia MCCBCHST agar tidak campur tangan dalam hal ehwal Islam. Ini susulan penentangan majlis itu terhadap pindaan yang dicadangkan kepada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, Akta 355. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan mempersoalkan jika majlis antara agama itu cuba untuk menjadi penyebok dengan mengulas tentang perkara yang tidak membabitkan orang bukan Islam sama sekali. Taqiyuddin mengulas kenyataan majlis antara agama itu yang mendakwa bahawa cadangan pindaan kepada Akta 355 termasuk untuk meningkatkan hukuman bagi kesalahan jenayah syariah akan menjadi tidak berperlembagaan kerana Undang-Undang Jenayah sedia ada telah disenaraikan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dalam kenyataan minggu lalu, MCCBCHST berkata perluasan kuasa menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada Mahkamah Syariah akan membolehkan kesalahan berkaitan hudud seperti mencuri, pencurian, zina, liwat dan pengambilan minuman keras untuk diadili di bawah Undang-Undang Jenayah Islam.
Namun, kesalahan-kesalahan tersebut sudah pun termaktub dalam Senarai 1, Senarai Persekutuan Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, menurut pendapat kumpulan tersebut, kuasa tambahan ini akan dianggap tidak sah. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Saya mewakili Nadstat Malaysia mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam. Semoga perayaan tahun ini meriah disambut di samping keluarga tercinta. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita politik Malaysia paling trending kecuali pada Hari Raya hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Nadstat Malaysia dan subscribe YouTube Nadstat TV. Nadstat Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.